Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kurniaan yang agung, nikmat yang berterusan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara nikmat yang agung yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya adalah kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesungguhan untuk menjaga adab kepada Allah dan menjaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu bagaimana seseorang hamba itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua langkah. Langkah pertama adalah untuk mengawal hawa nafsunya ataupun meletakkan kakinya pada tengkuknya, iaitu mengekang, mengawal daripada hawa nafsunya, daripada kehendak yang mana ianya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langkah yang kedua dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pengajian yang lalu kita sebutkan tentang adab-adab solat Jumaat ataupun adab-adab hari Jumaat, yang mana kita sebutkan tentang keistimewaan hari Jumaat, antaranya waktu ijabah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikhususkan Allah dan dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama berbeza pendapat tentang bilakah waktu ijabah, bilakah waktu saat yang dimakbulkan doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang dipinta daripada perkara dunia ataupun perkara akhirat dikabulkan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat beberapa adab yang perlu dijaga pada hari Jumaat, antaranya khususnya kepada kaum lelaki untuk mandi pada hari Jumaat, mandi sunat Jumaat, dan jangan lupa niat untuk mandi salat Jumaat ketika mandi, dan juga untuk memakai wangian yang terbaik yang kita miliki pada hari Jumaat, dan kemudian untuk memakai pakaian putih, yang mana pakaian kala putih itu yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipakai pada hari Jumaat, dan kalau boleh kita pakai serban, khususnya bagi mereka-mereka yang telah berkeluarga dan sebagainya, dan paling kurang mungkin ada yang bekerja dan sebagainya, paling kurang kita pakai kupiah. Dan antara sunnah yang ditinggalkan di akhir zaman ataupun di waktu kita sekarang ini adalah untuk hadir awal ke masjid, hadir awal untuk salat Jumaat, yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa barang siapa yang hadir di waktu pertama seakan-akan dia korbankan seekor unta. Kalau dia datang pada waktu yang kedua seakan-akan dia korbankan seekor lembu. Kalau dia hadir pada waktu ketiga seakan-akan dia korban seekor kambing. Kalau dia hadir di waktu yang keempat seakan-akan dia korban seekor ayam. Dan kalau dia hadir di waktu kelima seakan-akan dia mengorbankan sebiji telur. Ala kulli hal, menghadirkan diri awal pada hari Jumaat ini akan mendatangkan banyak keberkatan dan diberikan kita peluang yang banyak untuk melakukan amal ibadah. Mungkin kalau kita hadir awal di masjid, kita dapat baca surah Kahfi. Kita hadir awal di masjid, kita dapat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana bacaan Kahfi kita sebutkan merupakan protection yang diberikan oleh Rasulullah, iaitu ubat ataupun insurans yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat akan diberikan perlindungan daripada Dajjal dan juga fitnah Dajjal.
Dan kita sebutkan bahawa sebelum keluar Dajjal, maka dia punya sistem dah keluar dah. Maksudnya sistem Dajjal dah keluar dulu sebelum keluarnya Dajjal, sehingga bila Dajjal keluar dah ramai pengikut sebab sistemnya dah ada. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada sistemnya Dajjal, pemikirannya Dajjal, dan daripada golongan-golongan yang mengikuti daripada sistem dan fikiran Dajjal. Amin, Allahumma amin. Dan kemudian kita sebutkan bahawa memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW pada hari Jumaat, yang mana Nabi bersabda, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat dan malam Jumaat, kerana barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya 10 selawat. Dalam riwayat lain, fa inna salatakum tu'radu alayya, kerana sesungguhnya selawat kamu itu dipersembahkan kepada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita semangat untuk berselawat ke atasnya. Maka kita cuba sedaya upaya untuk menggembirakan hati Rasulullah dengan mengikuti daripada apa yang dianjurkan, apa yang digalakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka khususnya pada hari Jumaat, kalau boleh jangan kita tinggal tasbih. Make sure pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, kita sentiasa ada tasbih bersama kita. Lepas maghrib, lepas isyak, dalam kereta, lepas subuh, kita pergi mana-mana dan sebagainya. Sekarang ni ada tasbih digital dan sebagainya, yang mana ini lebih mudah. Hatta kita mungkin beriadah pada pagi Jumaat dengan ahli keluarga dan sebagainya, kita boleh bawa tasbih tersebut, berselawat ke atas Nabi SAW, sewaktu kita menunaikan hak-hak keluarga kita, yang ini membawa mereka bersiar-siar dan sebagainya. Dan disebutkan, mungkin ada yang bertanya, apakah yang lebih afdal, membaca Al-Quran ataupun berselawat ke atas Nabi SAW? Maka kita sebutkan pada hari Jumaat secara khusus, berselawat ke atas Nabi SAW lebih afdal daripada bacaan Al-Quran, kerana kecuali surah-surah yang digalakkan untuk baca pada hari Jumaat. Kecuali surah-surah yang digalakkan untuk dibaca hari Jumaat. Adapun waktu-waktu lain memang digalakkan, iaitu selain daripada membaca surah-surah yang digalakkan hari Jumaat, maka selebihnya digunakan untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Seperti mana ada orang bertanya, adakah lebih afdal untuk baca Al-Quran ataupun bertasbih, iaitu adakah afdal baca Quran lepas salat ataupun bertasbih 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah dan 33 kali Allahu akbar. Maka kita katakan di sini Nabi SAW yang menggalakkan kita untuk bertasbih 33 kali. Maka waktu selepas solat itu, apabila dikhususkan untuk tasbih, berzikir, maka kita berzikir. Quran ada waktunya. La ilaha illallah. Naam. Dan juga pada hari Jumaat kita cuba untuk hadir awal sehingga kita dapat saf yang pertama. Nabi SAW sebutkan, law ya'lamun nas ma fi nida' was safil awal thumma lam tajidu illa an yastahimu alaih lastahamu. Kalau manusia mengetahui apa yang ada pada saf pertama, kemudian mereka tak mampu untuk nak sampai ke saf pertama itu kecuali dengan undian, maka mereka akan cabut undi. Ini yang digalakkan oleh Rasulullah SAW, yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita tidak terlepas dari mendapat keberkatan yang ada pada saf pertama ataupun saf yang paling dekat dengan mimbar. Naam. Dan dalam hadis Nabi SAW mengingatkan kita tentang bahayanya meninggalkan solat Jumaat tanpa ada keuzuran. Barang siapa meninggalkan satu solat Jumaat tanpa keuzuran, 1/3 daripada hatinya akan menjadi gelap. Kalau dia meninggalkan 2 kali Jumaat berturut-turut, maka 2/3 daripada hatinya akan gelap tanpa keuzuran. Dan kalau dia meninggalkan 3 Jumaat berturut-turut tanpa keuzuran, waliyadzubillah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan seal, akan tutup hatinya, sehingga susah untuk menerima daripada cahaya Al-Quran, susah untuk menerima daripada cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak mengambil indah
di antara perbezaan pahala-pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, anugerah-anugerah yang diberikan, contohnya sembahyang bersendirian dengan sembahyang berjemaah, bezanya 25 hingga 27 kali ganda. Tidak merasakan kerugian apabila tertinggal daripada perkara-perkara tersebut, maka pada hakikatnya dia bukanlah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan tentang ar-rawatib. Disebutkan tentang ar-rawatib, yang mana rawatib ini terbahagi kepada dua, rawatib yang muakkad, yang ditekankan, dan juga ghair muakkad. Adapun yang ditekankan adalah ada 10 rakaat yang mana tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar ataupun ketika muqim, ketika sihat ataupun ketika sakit, sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 rakaat yang pertama adalah sebelum subuh, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih afdal daripada dunia dan seisi-isinya. Maka rawatib ni kurang lebih mengisi jadual kita. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu, antara aktiviti yang paling penting untuk diletakkan jadual harian kita adalah solat fardu. Itu paling penting. Kemudian diisi aktiviti-aktiviti jadual-jadual selain harian kita mengikut waktu solat, seperti yang telah kita sebutkan dalam pengajian yang lalu. Kemudian berserta dengan solat fardu, kita akan isikan juga solat-solat sunat. Kita akan isikan solat-solat sunat, dan antara yang paling penting adalah qabliyah dan ba'diyah. Maka subuh tak ada ba'diyah, maka qabliyah subuh ataupun solat sunat subuh. La ilaha illallah, yang mana apabila kita merasakan nilai 2 rakaat solat subuh ini lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya, maka ia akan menjadikan kita seorang yang kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa kaya kerana mendapat pemberian dan anugerah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita akan mendapat cahaya dan anugerah dan merasakan pemberian yang agung tersebut setelah kita istiqamah melakukan amalan tersebut, rakaatan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. La ilaha illallah. 2 rakaat ini tidak mungkin tak ambil lebih daripada 2 minit ataupun 4 minit. Naam. Akan tetapi kalau bila kita sembahyang 2 rakaat ini, kita merasakan ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya, maka kita akan mengetahui bahawa kita ni kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita merasakan bahawa agama ini adalah perkara yang paling berharga di sisi kita, sehingga kita mampu untuk meninggalkan perkara-perkara dunia yang mana tidak dihalalkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah, ataupun kita mempunyai simpanan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak akan mengambil rasuah ketika bekerja, kita tidak akan menipu, ataupun kita tidak akan tipu orang ketika berniaga dan sebagainya. Kita tidak akan benarkan diri kita melakukan pekerjaan tanpa ada ketekunan, tanpa ada ketelitian dalam melakukan kerja. Sebab apa? Sebab kita ni orang yang berharga di sisi Allah, kita mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita buat kerja tu bukan kerana untuk mendapatkan perkara dunia, kerana yang lebih dinilai itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya. Dan kita tidak akan meninggalkan perkara dunia, ataupun kita tidak akan meninggalkan 2 rakaat ini hanya kerana beberapa sen, beberapa ringgit. Oh, tak boleh, tak sempat nak bangun awal. Sebab apa? Sebab nanti kejap lagi kerja mengantuk. La. Kita cakap 2 rakaat itu lebih aula, lebih afdal. Apakah perbandingan yang mampu kita nak buat? Gaji yang kita akan dapat ataupun keuntungan yang kita akan dapat pada perniagaan. Contohnya kita terpaksa berniaga awal dan sebagainya. Bayangkan berapa banyak keuntungan yang kita dapat ketika berniaga di awal pagi, sehingga kita mampu meninggalkan 2 rakaat solat subuh dengan dunia dan seisinya. Katalah kita berniaga sebelum subuh, ataupun kita terpaksa bangun, kita tinggalkan 2 rakaat itu kerana untuk mendapatkan RM1,000, ataupun katalah RM1 juta.
apakah 1 juta ringgit itu nak dibandingkan dengan dunia dan seisi-isinya? Dan Nabi SAW mengatakan 2 rakaat itu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Katakanlah kita dapat 10 juta, katakan kita dapat 100 juta, kataupun kita dapat 1 bilion, itu pun apa sangat 1 bilion ataupun 1 trilion, apa sangat 1 trilion itu nak dibandingkan dengan harga dunia dan seisi-isinya. Dan 2 rakaat itu lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya. La ilaha illallah. Maka apa yang, kalau kita memahami daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita memahami daripada nilai 2 rakaat sebelum subuh itu, maka kita akan mementingkan, kita akan mendahulukan daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada apa-apa yang keuntungan yang mungkin kita dapat, daripada apa-apa rezeki yang kita dapat dengan bekerja ataupun dengan meninggalkan 2 rakaat tersebut. La ilaha illallah. Naam, dan kalau kita ada masa selepas solat sunat qabliyah subuh, maka kalau boleh, kalau kita hadir awal di masjid ataupun kalau kita sembahyang berjemaah bersendirian di rumah dan sebagainya, maka kita mampu untuk berzikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Dan disebutkan dalam riwayat bahawa ia mempunyai fadilat yang banyak. Disebutkan juga seorang alim mengatakan bahawa tidak ada orang yang meninggalkan daripada zikir ini kecuali orang yang tidak berakal. Maksudnya orang yang berakal mengetahui daripada fadilat zikir ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, dia akan membaca daripada zikir tersebut. Mungkin kita cakap sekarang ni tak sempat, kalau sembahyang di masjid tak sempat, waktu di antara azan dan iqamah pendek, kadang-kadang lepas sembahyang sunat je tak sempat nak buat 100 kali. Maka kalau kita tak mampu, tak sempat, maka kita buat sebelum subuh ataupun selepas subuh. Sebelum subuh tu lagi kadang-kadang tak sempat lah, mungkin selepas subuh dalam kereta sewaktu kita nak pergi kerja ataupun kita nak buat apa-apa kerja, kita boleh lakukan. La ilaha illallah. Kemudian jangan kita tinggal juga doa yang dibaca selepas solat sunat ba'diyah subuh, solat sunat qabliyah subuh, yang mana kitab doa ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar, juga disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayatul Hidayah, yang mana permulaan daripada doa tersebut, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa tal'ummu biha sya'ati, sampai habis. Doa ini doa agung, doa yang mana akan memberikan kita asbab pembukaan, diberikan pembukaan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, pembukaan agar supaya kita bersemangat dalam beribadah, pembukaan agar kita mendapat semangat dalam menuntut ilmu, pembukaan agar kita bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau boleh jangan ditinggalkan doa tersebut. Dan kemudian jangan lupa untuk membaca tasbih subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, dan astaghfirullah 10 kali, seperti mana yang kita sebutkan dalam perbahasan adab-adab yang dilakukan sebelum kita sembahyang. La ilaha illallah. Naam, dan jangan lupa bagaimana nak menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengangkat takbir dalam solat fardu, begitu juga dengan solat sunat. Kemudian itu tentang rawatib subuh, rawatib sebelum subuh. Kemudian rawatib sebelum dan selepas zuhur, yang muakkadnya 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Akan tetapi kalau kita ada masa, tambahkan lagi 2, jadikan 4 sebelum zuhur dan 4 sebelum 4 selepas zuhur. Tapi kalau kita tak ada masa, paling kurang 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Kalau kita tak ada masa 2 rakaat sebelum, maka kita boleh lakukan qabliyah zuhur itu selepas zuhur. Dan kita boleh gabungkan juga qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur itu dengan satu salam. Contohnya, kita sampai masjid dah masuk waktu zuhur, ataupun kaum ibu kadang masak tengah hari, tak ada masa, bila terus sembahyang zuhur, lepas zuhur itu kita boleh niat usalli sunnatal qabliyah wa ba'diyah zuhur, sahaja aku sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilakukan. Kalau kita nak lakukan ini 2 rakaat pun boleh, nak buat 4 rakaat terus pun boleh, ataupun kalau kita nak niatkan 8 rakaat, maksudnya 4 rakaat untuk qabliyah zuhur dan 4 rakaat untuk ba'diyah zuhur pun boleh dilakukan.
8 rakaat dengan satu salam tak menjadi masalah. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan bahawa barang siapa yang solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat selepas zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuh badannya daripada api neraka. Itu yang berkenaan dengan rawatib sebelum rawatib zuhur. Dan kemudian 2 rakaat rawatib selepas maghrib dan 2 rakaat rawatib selepas isyak. Maka keseluruhan rawatib yang muakkad, yang diberatkan, ada 10 rakaat. Apabila kita bersungguh-sungguh menjaga daripada rawatib ini, maka kita insya-Allah akan tergolong daripada orang-orang yang cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita istiqamah menjaga daripada 10 rakaat ini, 10 rakaat rawatib ini, kita akan merasakan seakan-akan ada perkara yang memagar daripada amalan fardu kita. Solat fardu kita itu seakan-akan dipasang pagar, diberikan perlindungan dan diberikan kecukupan. Kalau ada kekurangan dalam solat fardu, solat rawatib ini yang akan menyempurnakan daripada solat fardu tersebut. Dan mungkin ada orang-orang yang komplain, dia kata, "Ustaz, apa ni, saya kadang-kadang rasa malas untuk solat fardu dan sebagainya, kadang-kadang rasa tak ada semangat untuk menunaikan solat fardu, maka cuba berusaha untuk menunaikan solat rawatib ini, insya-Allah lama kelamaan perasaan jemu ataupun tak ada semangat untuk melakukan solat fardu ni akan hilang dengan keberkatan melakukan solat sunat rawatib ini, insya-Allah." Naam. Dan sebagai seorang murid, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang perlu dijaga adalah solat sunat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun." Sesungguhnya witir itu adalah benar. "Faman lam yutir falaysa minna." Barang siapa yang tidak menjaga solat witir, maka bukanlah tergolong dari golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Peringatan ataupun amaran ataupun ancaman yang berat bagi mereka-mereka yang tidak melakukan solat witir. Walaupun ini satu sunnah, tapi ada pendapat para ulama seperti mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahawa ini adalah wajib. Jadi untuk mengeluarkan diri daripada khilaf para ulama, kerana ada ulama mengatakan wajib, macam kita sunat yang diberatkan, maka kalau boleh jangan kita tinggal walaupun 1 rakaat. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Autiru ya ahlal Quran." Bersolat witirlah kamu wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Kalau boleh kita jangan tidur sebelum kita solat witir, kecuali kita pasti, kita yakin kita akan bangun sebelum subuh. Maksudnya kita set kita punya jam, kita set kita punya alarm clock untuk bangun sebelum subuh, mungkin 10 rakaat, 10 minit, 15 minit sebelum subuh, agar supaya kita sempat untuk nak solat witir sebelum subuh. Tapi kalau kita rasa biasanya kita akan terlambat, maka sebelum tidur kita solat witir. Dan kalaupun kita dah solat witir sebelum kita tidur, bila kita bangun, sama ada kita nak genapkan balik sembahyang 1 rakaat witir supaya witir tu jadi genap. Sebelum tidur dah buat 3, lepas tu kita nak genapkan dahulu, jadikan dia 4 dulu. Kemudian kita nak solat sunat kita, tahajud, taubat, tasbih dan sebagainya. Kemudian sebelum subuh kita nak witirkan balik, buat lagi 3, buatkan lagi ganjil pun boleh. Ataupun kita dah buat 3 sebelum kita tidur, kemudian bangun kita continue buat 2 sebab 3 witir. Kalau bangun kita tambah lagi 2, masih jadi 5. Kalau kita buat 4, masih jadi 7, masih lagi ganjil. Jadi kita nak mengambil mana-mana pendapat pun tak jadi masalah. Yang penting jangan ditinggalkan solat witir tersebut. Yang mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa awsani khalili, telah berpesan kepada aku kawan temanku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak meninggalkan daripada solat witir, solat duha dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian disebutkan di sini tentang solat ad-duha. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man arada tarkal ma'asi fa alaihi bi salati ad-duha. Barang siapa yang ingin meninggalkan maksiat, merasakan susah untuk meninggalkan maksiat, maka hendaklah dia menjaga daripada solatul duha. Mungkin kebiasaannya kita mendengar fadilat solat duha ini adalah dipermurahkan rezeki kita, yang mana ini satu perkara yang kita suka, yakni tidak mendapati kesusahan
dalam mencari rezeki dan sebagainya, ataupun untuk mendapatkan rezeki. Tapi yang lebih afdal, rezeki yang lebih mahal, rezeki yang lebih bernilai adalah rezeki rohani. Hati kita menjadi lembut, hati kita mudah untuk menangis apabila mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran, apabila mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita menjadi tawaduk, rendah diri, hati kita berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mampu berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu rezeki yang lebih mahal. Walaupun kita boleh niatkan dengan solat duha, dengan membaca surah Waqiah, untuk mendapatkan rezeki fizikal dan juga rezeki spiritual. Dua-dua kita minta. Tapi dapat meninggalkan maksiat ini juga merupakan satu rezeki yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkata orang-orang salih bahawa afdalut ta'at, sebaik-baik ketaatan tarkul ma'asi. Sebaik-baik ketaatan adalah meninggalkan maksiat. Kerana apabila satu orang itu mampu meninggalkan maksiat, walaupun amalannya sikit tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan orang yang mempunyai amal ketaatan yang banyak tapi pada waktu yang sama dosanya pun banyak. Iaitu dia punya maksiat dia pun aktif, dia punya ketaatan pun aktif. Jadi tak membawa kesan yang kuat seperti mana berbanding dengan orang yang dia punya maksiat dia tak aktif. Walaupun dia punya ketaatan pun tak banyak, tapi ketaatan dia tu dalam meninggalkan maksiat. Jadi afdalut ta'at tarkul ma'asi, sebaik-baik ketaatan adalah meninggalkan maksiat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan ataupun bersungguh-sungguh untuk meninggalkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kita dah penuhkan jadual kita dengan solat fardu, kemudian dengan solat rawatib, kemudian dengan solat witir, dan kemudian kita tambah lagi dengan solatul duha. Naam. La ilaha illallah. Dan kita tak perlu untuk nak tambah banyak-banyak. Maksudnya kita istiqamah jaga solat fardu dengan di awal waktu dengan berjemaah, kemudian dah istiqamah kita tambahkan rawatib, dah istiqamah rawatib kita tambah witir mungkin 3 rakaat, kemudian tambah duha 2 rakaat, dan insya-Allah walaupun nampak macam banyak amalan yang perlu dilakukan, tapi kita akan dapati ada keberkatan di dalam pekerjaan kita seharian. Dengan kita menjaga daripada solat-solat ini, maka kita akan dapati ada keberkatan dalam waktu kita. Dan apabila kita melakukan pekerjaan, seakan-akan kita diberikan kekuatan untuk fokus lebih sewaktu melakukan kerja, sehingga walaupun kita kerja waktu yang singkat, tapi dia punya hasil dia diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja 1 jam, tapi seperti orang lain kerja 2 jam, 3 jam. Sebab apa? Sebab keberkatan amal ibadah yang kita lakukan. Dan keberkatan ini adalah satu perkara yang kita yakini sebagai seorang yang beriman, orang Islam. Kita yakin dengan keberkatan yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila meletakkan keberkatan pada sesuatu perkara, maka akan dapat manfaat daripada perkara itu. Letak keberkatan pada umur kita pendek, kalaupun pendek, kita doakan umur kita panjang, tapi maksudnya dalam 10 tahun tu orang yang diberkati umurnya dapat lakukan perkara yang mungkin tak dapat dilakukan oleh orang yang umur dia 40 tahun, 50 tahun. La ilaha illallah. Dan ini kita boleh lihat dalam kehidupan orang-orang salih. Umur mereka seperti Imam Ghazali rahimahullah, umur 45 tahun, 55 tahun, akan tetapi orang yang mungkin hidup selepasnya itu, mungkin kalau umur 100 tahun pun tak mampu nak buat apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali ataupun imam-imam besar ini dalam jangka masa mereka yang singkat. Naam. Jadi kalau boleh kita sembahyang duha 2 rakaat. Kalau kita boleh tambah 4 ataupun 8, yang mana sempurnanya 8, ataupun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang sempurna daripada salatul duha itu adalah 12 rakaat. Tapi kita slow. Kita jangan tergesa-gesa nak tambah banyak-banyak kemudian kita tinggalkan. Yang penting istiqamah, kita buat 2. La ilaha illallah. Dan waktu solat duha bermula daripada terbit matahari ataupun selepas waktu syuruk tu ditambah 16 minit. Lepas 16 minit daripada waktu syuruk bermula waktu duha sehinggalah tergelincir matahari. Maksudnya kurang lebih 5-10 minit sebelum zuhur tu
berakhir waktu salatul duha. Maka waktu salatul duha itu panjang. Jadi bagi mereka-mereka yang kerja, seperti mana diberikan waktu rehat ataupun break, dekat sekolah pun kadang-kadang dapat waktu rehat, di tempat kerja pun dapat waktu rehat. Orang lain sibuk dengan makan, orang lain sibuk dengan perkara-perkara dunia, tapi kita dahulukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita solat kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita akan diberikan rezeki yang tidak diberikan kepada orang lain, yang tidak mendahulukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mungkin kita boleh sambung rehat. Kita ambil masa 5 minit untuk salatul duha, kemudian kita boleh rehat, kita boleh makan dan sebagainya. La ilaha illallah. Dan insya-Allah kita akan mendapati keberkatan dalam waktu kita. Naam, selepas kita dah istiqamah, mungkin selepas 3 bulan, 6 bulan, iaitu rawatib kita jaga 10 rakaat tu tak tinggal, sama ada kita di rumah ataupun dalam perjalanan musafir, sama ada kita sihat ataupun sakit. Kemudian alhamdulillah kita dapat istiqamah buat salatul duha, alhamdulillah 2 rakaat, alhamdulillah kita dapat istiqamah witir 3 rakaat. Mungkin selepas beberapa bulan istiqamah dan merasakan ianya dah menjadi sebagai satu seakan-akan rutin, kalau tak buat jadi tak boleh. Kita dah terlampau terbiasa dengan melakukan perkara tersebut, sampai rasa jadi macam satu kesalahan bila tinggal. Dah jadi macam benda yang fardu, perlu untuk dilakukan. Tak buat tak boleh. Bila dah rasa macam tu, mungkin kita boleh tambah lagi. Apa lagi yang boleh ditambah? Antaranya adalah 4 rakaat selepas sunat ba'diyah maghrib. Kita tambah 4 rakaat selepas sunat ba'diyah maghrib, yang mana disebutkan dalam hadis, barang siapa man salla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam fi ma bainahunna udilna lahu bi'ibadati 12 sanah. Barang siapa yang solat 6 rakaat selepas maghrib, selepas fardu maghrib, dan tidak berkata-kata di antaranya, iaitu selepas solat maghrib dengan solat 6 rakaat ini tidak dia berkata daripada perkara-perkara dunia ataupun melakukan perkara-perkara yang melalaikan, maka dia akan diberikan pahala 12 tahun ibadah. 12 tahun ibadah sunat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita buat 6 rakaat ini mungkin akan ambil masa kita mungkin 10 minit. Mungkin 10 minit, mungkin 15 minit. Mungkin kurang daripada tu. Mungkin 6 minit, lebih kurang macam tu. Akan tetapi kalau kita istiqamah melakukan 6 rakaat ini, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu pahala amalan sunat selama 12 tahun. La ilaha illallah. Yang mana hadis ini, walaupun kalau nak ditengok tentang hadis sahih ataupun hasan, ini antara hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan li ghairihi, ataupun mungkin agak lemah riwayatnya, akan tetapi daripada segi fadail amal tidak mengapa, boleh digunakan untuk melakukan fadail amal. Dan di sini perlu untuk kita beri perhatian. Sebab apa? Sebab setengah orang mengatakan, oh, hadis dhaif ini perlu untuk ditinggalkan. Ini merupakan satu kesalahfahaman yang berlaku, yang timbul di zaman sekarang. Hadis dhaif ini bukanlah untuk ditinggalkan. Hadis itu menjadi dhaif mungkin kerana perawinya. Maksudnya ada kemungkinan bahawa ianya memang benar disebutkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi kerana perawi-perawi hadis ataupun sebab-sebab yang menjadikan hadis itu dhaif, apabila sampai kepada kita, maka kita amalkan. Nah, ada pun hadis maudhu', iaitu hadis fabricated hadis yang diada-adakan, maka itu ditinggalkan. Akan tetapi selagi mana ianya dhaif dan ianya tentang fadail amal, maka para ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fiqh bersetuju bahawa ianya boleh diamalkan, terutamanya daripada segi fadail amal. Dan sifat wara' itu adalah apabila kita berjaga-jaga dalam perkara-perkara seperti ini. Maksudnya dalam fadail amal, berjaga-jaga adalah dengan melakukannya. Takut-takut memang ianya hadis yang sahih. Takut-takut ianya memang betul dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ihtiyatan kita beramal dengannya. Bukan ihtiyatan berjaga-jaga dengan meninggalkannya. Adapun untuk berjaga-jaga daripada segi agama, apa yang perlu dijaga-jaga? Yang perlu dijaga-jaga adalah tentang duit. Perkara-perkara yang terkait dengan duit, wang ringgit,
emas, perak dan sebagainya. Kalau ada ulama kata oh ini boleh, ulama lain kata oh ni tak boleh, ulama kata ini harus boleh dilakukan, ada ulama kata oh tak boleh, maka dalam perkara-perkara yang terkait dengan wang ringgit, di sini kita berjaga-jaga. Walaupun ada ulama kata boleh, tapi disebabkan ada ulama kata tak boleh, maka kita ihtiyatan berjaga-jaga meninggalkan perkara tersebut. Di situ letaknya warak. Bukan warak meninggalkan perkara dalam fadail amal, amalan-amalan sunat. Setengah kata hadis tu sahih, setengah kata hadis tu daif. Kita amalkan sebab apa? Berjaga-jaga, takut-takut memang hadis tu sahih dan sebagainya, jadi kita rugi dalam mengamalkan daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang larangan dan sebagainya, maka ihtiyatan kita tinggal. La ilaha illallah. Nah, jadi kita sebutkan tadi, kita telah sembahyang ataupun kita cuba untuk tambah sembahyang sunat selepas maghrib itu 6 rakaat. Mungkin selepas kita dah istiqamah buatnya selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka kita tambah lagi. Apa lagi yang boleh ditambah? Tambah lagi 2 rakaat selepas solat isyak. Tadi kita dah cakap 2 rakaat ba'diyah isyak tu adalah rawatib. Jadi boleh ditambah sembahyang sunat selepas isyak tu menjadi 4 rakaat, kerana ada hadis yang menyebutkan man sallal isya fi jamaah wa salla 4 rakaatin qabla an yakhruj min al masjid kana ka'adli lailatul qadr. Barang siapa yang solat isyak secara berjemaah dan sembahyang 4 rakaat sebelum keluar daripada masjid ataupun sebelum beredar daripada tempat dia sembahyang, maka dia akan mendapat pahala seakan-akan malam Lailatul Qadar. La ilaha illallah. Dan memang ada para ulama yang menyebutkan sebahagian orang-orang salih ni, iaitu setiap malam mereka seakan-akan Lailatul Qadar. Maka ni antara hadis-hadis yang menyebutkan bahawa barang siapa yang solat 4 rakaat ba'diyah isyak ataupun sembahyang sunat 4 rakaat selepas solat isyak, maka seakan-akan mendapat pahala malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita kalikan 1000 bulan itu kalikan dengan 4 rakaat, maka kurang lebih kita dapat 124,000 rakaat pahala. Seakan-akan kita sembahyang 124,000 rakaat. La ilaha illallah. Jadi orang yang berakal tidak akan meninggalkan daripada ganjaran yang besar yang diberikan, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian kalau kita dapat jaga ataupun kalau kita dapat tambahkan lagi kita punya jadual, dengan kita tambah 2 rakaat sebelum subuh ataupun di penghujung malam, maksudnya salatul lail, solat malam ataupun solat tahajud. Kita bangun sebelum subuh, dan kita pun sendiri tahu, hatta al-fagir, saya sendiri merasakan sangat-sangat kekurangan dalam menjaga daripada solat sebelum subuh ini, solat malam, yang mana ianya merupakan satu panggilan yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, jemputan Allah yang khusus kepada hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar memuliakan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, untuk menyahut ataupun untuk menjadi daripada orang-orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jemputan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir malam. Sehingga disebutkan orang-orang salih, mereka akan latih anak mereka untuk bangun sebelum subuh ini, agar supaya mereka dah terbiasa daripada kecil, agar supaya mereka dah terbiasa untuk bangun di waktu malam, walaupun bangun dalam keadaan tersengguk-sengguk dan sebagainya, tapi dibiarkan anak tu tersengguk, nak biasakan mereka bangun di akhir malam. La ilaha illallah. Moga-moga kita diberikan kekuatan untuk melatih diri kita sendiri untuk bangun di akhir malam secara istiqamah. Amin, Allahumma amin. Maka ulama menyebutkan bahawa sembahyang fardu ini merupakan jemputan Allah Subhanahu wa taala yang umum. Sembahyang fardu secara berjemaah adalah jemputan Allah secara umum kepada seluruh umat Islam. Akan tetapi solat di waktu malam ini merupakan jemputan Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jemputan yang khusus yang dikasih kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana raja-raja
La ilaha illallah. Raja-raja mereka ada jemputan yang umum untuk orang awam, dan dia ada jemputan yang khusus untuk orang-orang yang khusus, orang-orang yang VIP di kalangan di kalangan orang-orang yang dikenal. Walahum majalis khasah yad'uhum ila safwatihim, ilaiha safwatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala Malikul Muluk Jalla Jalaluh akan memanggil daripada hamba-hambanya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di waktu tersebut, sehingga disebutkan bahawa tidak diberikan kewalian, tidak diberikan pingat kekasih Allah Subhanahu wa taala, dipilih menjadi kekasih Allah, pilihannya itu ataupun pingat itu diberikan di waktu malam. Orang yang tidak bangun malam tidak akan dapat pingat tersebut. La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok orang-orang salih, banyak daripada mereka mengatakan selama 40 tahun, 50 tahun aku tidak pernah tinggal qiyamul lail. Bahkan sebahagian mengatakan bahawa seperti Imam Abu Hanifah, riwayat yang masyhur daripada Imam Abu Hanifah, bahawa dia solat subuh dengan wuduknya isyak selama 40 tahun. La ilaha illallah. Kita tak boleh nak bayangkan betapa tingginya darjat. Kalau itu darjatnya Imam Abu Hanifah, bagaimana pula daripada zaman daripada kalangan as-sahabah radhiyallahu anhum, bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bagi hak Rasulullah qiyamul lail itu adalah wajib, kerana Rasulullah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling agung sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dalam riwayat mengatakan yanzilullah fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus di penghujung malam. Di penghujung malam itu ataupun di akhir malam, Allah Subhanahu wa taala memberikan iaitu memerintahkan kepada malaikat untuk membuat pengumuman, hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah siapa-siapa yang ingin meminta sehingga aku memberikan kepada mereka, adakah orang-orang yang ingin beristighfar sehingga aku mengampunkan daripada dosa-dosa mereka, adakah orang-orang yang ingin bertaubat sehingga aku menerima daripada taubat mereka, sehinggalah terbit fajar. Bayangkan orang yang kaya memanggil orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan bantuan untuk diberikan. Ini orang yang kaya yang ingin memberikan bantuan, tapi yang memerlukan, yang miskin, tak nak bangun, tak nak menerima daripada bantuan tersebut. La ilaha illallah. Sehingga dikatakan sebahagian daripada orang salih, mereka menghadirkan hadis ini ataupun riwayat ini di dalam fikiran mereka setiap malam, sehingga apa yang dikatakan pada waktu mereka bangun qiyamul lail itu, ana, saya. Itu bila ditanyakan adakah sesiapa yang ingin bantuan sehingga diberikan, ataupun ada apa-apa permintaan sehingga diberikan, maka dikatakan saya. Adakah siapa-siapa yang ingin beristighfar, maka dikatakan saya. Adakah siapa-siapa yang ingin bertaubat, maka dikatakan ana. Dia punya zikir di waktu malam itu hanyalah ana, dan menghadirkan apa yang disebutkan dalam riwayat ini di dalam fikirannya. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kuatkan semangat kita untuk sentiasa berada pada waktu tersebut setiap malam. Amin, Allahumma amin. Sebahagian daripada orang-orang salih mengatakan satu perkara yang sungguh mengagumkan, yang ajib, yakni dikata apa? Dikata ana astahi minallah an yadkhul waqta sahar qabla an astayqiz. Aku malu untuk masuk waktu sahur, iaitu waktu di akhir malam itu sebelum aku bangun. Melalui waktu akhir malam itu dalam keadaan aku tertidur. Kenapa dikata? Kerana li'anna al-waqta sahar yabda fihi nida, kerana pada waktu sahur itu bermula panggilan tersebut, iaitu Allah dah mula memanggil ataupun menyuruh malaikat untuk membuat pengumuman. Jadi adalah satu keaiban bagi aku untuk dipanggil ataupun pengumuman itu dibuat dalam keadaan aku tidur. La ilaha illallah. Patutnya aku sudah bersiap sedia untuk menerima daripada panggilan ataupun mendengar daripada panggilan tersebut, yang dipanggil, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Naam. Walau qumta qabla al-fajr bi sa'ah ba'da an qultu laka anna hunaka unas yaqumun qablaha bikam. Naam. Jadi kita ni kalau boleh paling kurang kita cuba untuk bangun mungkin 15 minit. Biasakan diri untuk bangun kurang lebih 15 minit untuk buat persiapan sebelum sembahyang. Jadi kita ada masa mungkin 5 minit, 10 minit sebelum subuh
untuk kita berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mengetahui ada orang yang dah bangun mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum subuh, membuat persiapan dan menerima daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan di akhir malam sebelum subuh itu yang dianjurkan adalah untuk beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Setelah sepanjang malam ataupun sebahagian daripada malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum azan subuh mereka akan beristighfar. Yang mana ada 2 waktu yang sangat-sangat digalakkan untuk beristighfar, yang mana akan mendatangkan keberkatan kepada dalaman kita, dalam kerohanian kita. Apabila kita beristighfar pada waktu tersebut, insya-Allah akan dipermudahkan rezeki kita dan akan dikayakan hati kita ini dengan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pertama adalah sebelum subuh kita beristighfar, dan waktu sebelum maghrib kita beristighfar, sebelum terbenam matahari kita juga beristighfar. Dan ini waktu yang pertama tadi, penghujung malam dan penghujung siang kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara yang dianjurkan adalah untuk beristighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli 27 kali, dan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Disebutkan orang-orang yang beristighfar astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat ini, dia beristighfar untuk seluruh orang-orang yang beriman, maka dia menjadi orang-orang yang dengan keberkatan dia akan dimurahkan rezeki manusia, dengan keberkatan dia akan dipermudahkan urusan manusia. Hanya orang-orang saleh yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa istiqamah dalam istighfar tersebut. Mungkin kita tak mampu untuk nak buat sebelum subuh ataupun sebelum maghrib, tapi jangan tinggalkan. Kalau kita tak sempat sebelum subuh, kita buat lepas subuh. Kita tak sempat buat sebelum maghrib, kita buat lepas maghrib. Al-muhim, kita cuba beristighfar di waktu pagi dan di waktu petang. La ilaha illallah. Nah, kemudian selepas solat thumma ba'da salatil fajr la tanam mubasharah ba'dun nas. Dan kemudian kalau boleh selepas subuh kita jangan terus tidur. Setengah manusia, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, khalas tarik selimut terus tidur. Tapi kalau kita nak digolongkan daripada orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selepas solat subuh kalau boleh kita mulakan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya zikir-zikir yang dikarang oleh para ulama, dikarang oleh orang-orang saleh, antaranya seperti wirid yang dikarang oleh Al-Habib ataupun Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana kitab adab yang kita baca ini adalah daripada karangan beliau. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mempunyai karangan zikir iaitu Wirdul Latif, himpunan zikir Wirdul Latif, yang mana diambil daripada riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita boleh kita baca, mungkin tak akan ambil masa lebih daripada 10 minit, kita baca zikir tersebut, kemudian barulah kita mula lakukan perkara-perkara lain ataupun kalau boleh kita jaga wirid ini setiap hari, kerana di dalamnya terdapat doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada zikir-zikir yang tidak terikat pada waktu, dan ada zikir-zikir yang terikat dengan waktu, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu udhkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan kemudian Allah menyebutkan secara khusus, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan petang. Maksudnya secara umum kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, sebanyak mungkin, tapi ada waktu-waktu yang khusus, antaranya di waktu pagi dan di waktu petang. Antaranya yang dikhususkan oleh Rasulullah selepas salat, antaranya sebelum subuh, wabil ashari hum yastaghfirun, dan sebagainya. Maka juga bacaan-bacaan seperti surah Yasin di waktu pagi, surah Waqiah di waktu petang, surah Kahfi pada malam ataupun hari Jumaat dan sebagainya, surah Al-Mulk dan surah Alif Lam Mim Sajdah,
di waktu malam, maka ini merupakan waktu-waktu yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan Al-Quran setiap hari. Dan zikir-zikir ataupun himpunan zikir dan amalan-amalan yang kita lakukan, baik daripada solat sunat, baik daripada bacaan Al-Quran, baik daripada solat-solat sunat dan sebagainya, ianya seakan-akan makanan untuk roh kita. Seperti mana tubuh badan kita ini perlukan makanan setiap hari, yang mana kalau kita tak makan, kita tak minum, ataupun kita makan tapi tak makan makanan yang sihat, tak makan makanan yang berprotein dan sebagainya, maka badan kita akan menjadi lemah, mudah sakit, mudah dijangkiti daripada penyakit-penyakit. Begitu juga roh kita ini kalau tidak diberikan makanan zikir, tidak diberikan makanan bacaan Al-Quran, tidak diberikan makanan iaitu perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka roh ini akan menjadi lemah, roh ini mudah sakit, roh ini susah untuk mengamalkan. Bila dia sakit, dia susah nak amalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mudah untuk melakukan perkara-perkara yang dibisikkan oleh syaitan, yang dibisikkan oleh hawa nafsu, yang dibisik oleh tentera-tentera syaitan, tentera-tentera dajjal, daripada fitnah-fitnah dan perkara-perkara yang merosakkan manusia, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka dengan kita menjaga kesihatan roh ini, dengan menjaga daripada amalan ini, ia akan menjadi asbab, menjadi benteng daripada kita mudah terikut daripada hasutan fansurna alal qaumil kafirin, kaum-kaum kafirin, yang mana al-kafirin di sini antara maksudnya adalah hawa nafsu yang mengajak kepada melanggari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Dan antara perkara zikir, ataupun kita sebutkan tadi, ada zikir yang terikat dengan waktu, ada zikir yang tidak terikat dengan waktu. Antara zikir yang afdal ataupun yang paling afdal untuk kita lakukan yang tidak terikat dengan waktu, maksudnya bila-bila kita ada free, kita zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, yang mana la ilaha illallah ini adalah subscription ataupun prescription yang diberikan kepada orang-orang yang mula untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang yang telah sampai di penghujung jalan. Kita sebutkan bidayatul hidayah, permulaan daripada hidayah, maksudnya orang yang mula-mula untuk nak jalan menuju kepada Allah pun memerlukan la ilaha illallah. Orang yang telah berjalan lama dah sampai ke penghujung pun juga memerlukan daripada la ilaha illallah. Maka kalau kita boleh adakan la ilaha illallah ini mungkin 100 kali setiap hari, maka kita adakan. Sebahagian daripada orang-orang salih, dia punya wirid daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nak la ilaha illallah saja pun boleh, nak tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Sebahagian ulama, sebahagian orang-orang salih, wirid mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecah sampai 70,000 hingga 100,000. Tapi jangan kita terus nak buat banyak macam tu. Maksudnya kita mula sikit-sikit ikut kemampuan kita secara istiqamah, sebab ada benda-benda lain lagi yang perlu untuk kita didik diri kita agar supaya kita istiqamah dalam mengerjakan perkara tersebut. La ilaha illallah disebutkan az-zikr mansyurul wilayah. Zikir itu adalah asbab-asbab untuk mendekatkan kita untuk menjadi daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang paling penting dalam melakukan zikir, dalam membaca Al-Quran, dalam menunaikan solat ini adalah mendidik kita untuk menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mula dengan sikit, tapi berserta dengan amalan yang sikit itu, kita didik hati kita untuk hadir bersama Allah dalam melakukan setiap daripada amalan tersebut. Dan juga yang terakhir, sebelum kita berhenti, adalah wirid kita ataupun bahagian kita dalam bacaan Al-Quran. Setiap hari kita cuba untuk baca daripada Al-Quran. Mungkin kita mulakan dengan 2 lembar ataupun 2 muka surat setiap hari. Dengan istiqamah, kalau kita baca 2 muka surat setiap hari, mungkin dalam masa 10 hari kita dapat khatam 1 juzuk. Jadi dalam masa sebulan kita dapat baca 3 juzuk. Jadi dalam masa setahun atau 10 bulan kita dah khatam Al-Quran. Itu kalau kita istiqamah 1 hari 2 muka surat. Tapi kalau kita dapat tambah lagi banyaklah.
Dan kalau boleh, sebenarnya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau sepatutnya digalakkan untuk baca 1 juzuk satu hari. La ilaha illallah. Dan orang yang hafiz Al-Quran, jadual dia lagi pack, patutnya dia baca 3 juzuk satu hari. Allah yu'in. 3 juzuk satu hari, 10 hari dia dah khatam satu Quran. Dalam sebulan dia khatam 3 kali. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah melalui Al-Quran, melalui kalamnya, mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah melalui as-salah yang kita dirikan, mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah melalui zikir-zikir yang kita amalkan dengan istiqamah setiap hari. Amin Allahumma amin. Dan kemudian bila kita tiba pada bulan Ramadan, yang mana tak lama lagi, dalam kurang lebih sebulan kita akan masuk pada bulan Ramadan, kita perlu tambahkan lagi semangat kita. Apa yang telah kita istiqamah dalam bulan-bulan sebelum Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, kita tambahkan lagi kehadiran hati kita bersama Allah dalam melakukan ibadat tersebut. Walaupun mungkin tak dapat tambah daripada segi bilangan rakaat, bilangan muka surat, bilangan zikir, tapi kita tambah kehadiran hati kita, keikhlasan dalam melakukan amalan tersebut, memaksa diri kita itu untuk melakukan perkara tersebut dengan ikhlas, dengan penuh tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga daripada adab sewaktu membaca daripada Al-Quran. La ilaha illallah. Dan yang mana para ulama menyebutkan bahawa ada adab-adab yang zahir yang perlu dijaga sewaktu membaca Al-Quran, dan juga ada adab-adab batin yang perlu dijaga sewaktu membaca Al-Quran, dan itu mempunyai perbahasan yang tersendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk kita menguatkan hubungan kita bersama Al-Quran, menguatkan hubungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang telah disebutkan tadi. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun waqti 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.